Alhamdulillah. So hari ini Zati merupakan host di game Pagi Hot menyahut cabaran pada Sifu Datuk Dr. Desmond Kong. So ini kali kedua Zati sebagai host di Terpayaki. So Alhamdulillah permulaan untuk tahun 2023. Semangat tak semua ni? Di pagi hari Isnin, biasa kata Monday Blues kan? Hari ini Isnin. Tapi kalau kita mensyukuri setiap hari yang Allah bagi ni, dia tak ada istilah Monday Blues. So nampak banyak api, semangat. CBM Zuraida, CBM Ida Bin. Waalaikumsalam. So Alhamdulillah dah ramai yang raise hand. Zati tak sabar nak dengar apa perkongsian anda semua. Apa semangat yang nak ditransferkan, apa energi yang nak dibangkitkan supaya daripada kata-kata anda, walaupun mungkin satu ayat saja, dia dah boleh buat orang tu rasa nak buat Forever Living. Aku kena berjaya kat Forever Living ni. Okay, sebelum Zati pergi jauh lagi, ayat bahasa kan. Okay, semalam Zati ada share di Teppanyaki English. Zati sahut cabaran di Teppanyaki English untuk share di Teppanyaki English. So, siapa yang join semalam, so dapat lihatlah satu video yang hebat daripada Sifu. Tapi hari ini Zati takkan share video tu lah. Kita tunggu Sifu yang share berkenaan dengan kita punya majlis makan malam, okay, untuk recognition Reborn Era. Okay, so Zati cuma nak share beberapa ilmu hari ni sebelum Zati serahkan pentas. Adakah anda semua sihat hari ni? Yang datang hari ni dah 60 orang ni, kita harapkan lebih pada 200 orang yang datang supaya mereka dapat ilmu daripada jutawan-jutawan hebat hari ni. Anda sihat semua hari ni? Sihat semua? Bangun pagi dah bersyukur kan? Perkara pertama, bagaimana kita nak rasa bersyukur pada waktu pagi, pada waktu malam kita dah start dah. Itu kita panggil meditasi ataupun tafakur kita. Tak kisah, kita mungkin start dengan 7 minit pertama ataupun 10 minit yang pertama ataupun mungkin 1 jam kita nak buat meditasi kesyukuran kita sebelum kita tidur. Dan dia tak berhenti kat situ, tapi dia kena start, dia kena ada langkah seterusnya ketika bangun tidur. So mood hari kita bergantung pada mood malam. So that's why you kena betul-betul build up satu frekuensi, satu energi yang luar biasa sebelum waktu tidur. Okay. Sihat, Alhamdulillah sihat. Agustina, Fatima, Maria Dani, Kak Milam. Okay. Zati nak tanya you all. Alhamdulillah, Zati nak tanya you all semua. Pernah tak tengok satu video, video 8 minit daripada Mendiang Dr. Rex Mogg berkaitan dengan asal usul forever dan hala tuju forever. 8 minit je video tu. Siapa pernah tengok? Dia nak sentuh sikit pasal video sebab dah lama tak share yang video tu kan. Siapa pernah tengok? Ada tak? Ada tak? Mungkin orang baru dia tak pernah tengok video tu. Tapi sebenarnya daripada video tu lah saya rasa Allahu Akbar, betapa pentingnya di saat getir kita masih lagi berada pada sesuatu platform yang pada mulanya kita percaya inilah yang akan ubah hidup aku. Dah lama kan? Tak pernah tengok. CBM tak pernah tengok. Okay, nanti kita akan share dekat grup kita punya manager, nanti mungkin CBM akan share. Actually video dah lama dah, video 8 minit. Mendiang atau Rex, dia memberi satu amanat lah bagaimana Forever Living ni, asal usul dia dan hala tu juga Forever Living ni. So saya sentuh sikit apa intipati dalam video 8 minit ni. Ada berkaitan dengan pada tahun 1982. Pada tahun 1982 pada hari Natal pada hari Natal Dr. Rex Mogg dia meraihkan hari Natal bersama keluarganya. Ini Zati cerita berdasarkan video tersebut lah. So pada hari itu Dr. Rex Mogg dia menerima perkabaran yang sangat menyedihkan pada hari Natal pada tahun 1982, di mana diberitakan yang ladang aloe musnah. Faham tak? Ladang aloe musnah. Tak pernah tengok. CBM Junaina tak pernah tengok. Di mana ladang aloe musnah. Okey. Itu tak? Aloe vera, ladang aloe vera. So Dr. Rex Mogg pun pergilah ke sana, terbang, naik flight pergi sana, dan beliau mengharapkan tiadalah teruk mana nak dibandingkan perkabaran tu. So dia mengharapkan tak teruk pun. Tetapi sebaliknya memang teruk, memang musnah. Kita faham tak? Pengeluaran utama di aloe vera Forever Living adalah aloe vera, betul tak? Betul tak? Aloe vera kan basic dia adalah aloe vera. So bagaimana kita nak meneruskan perniagaan kalau aloe vera musnah? Kalau ladang aloe dibekukan, musnah. Nampak tak?
Sejati nak kaitkan permasalahan ketika itu, cabaran pada ketika itu dengan cabaran sekarang. So, bila berlaku macam tu, mesti akan ada yang meninggalkan. Betul tak? Cabaran, orang tak suka cabaran. Tak naklah aku nak cari bisnes lain. Betul tak? Tetapi, kita nak tengok siapa yang stay. Itulah yang Media Dr. Roy Smoke bagi tahu siapa yang stay. Pernah video tu guna untuk buat assignment, okey. CBN Alim, bagus. Siapa yang stay? Dan you all percayalah, mereka yang stay pada keadaan yang sangat sukar, pada keadaan yang susah payah, yang penuh cabaran, kita panggil ujian lah. Untuk kita panggil ujian sangat-sangat besar. Percayalah, yakinlah akan ada kebaikan, pulangan, keuntungan yang berlipat kali ganda buat mereka yang sabar. Sebab dalam Al-Quran apa dia sebut banyak kan tentang syukur, tentang sabar. Mintalah dalam surah Al-Fatihah sendiri pun mohonlah pertolongan kepada Allah dengan solat kan, dengan solat sabar. So benda-benda macam ni dia sebenarnya dia mengingatkan kembali kepada kita kenapa kita kena buat Forever ni sungguh-sungguh. Sebab daripada video 8 minit tu jugalah asal usul Forever, hala tuju Forever apa. Dan daripada video tu juga Dr. Roy Smoke bagi tahu dia sememangnya orang kaya kan. Kita tahu Dr. Roy Smoke ni memang orang kaya. Tetapi dia tak ada kepuasan hati di mana dia tak melibatkan orang lain untuk dia tolong. Sebab tu pada marketing plan Forever beliau buat dua manfaat. Okey, apa dia dua manfaat pada plan marketing tu? Pada plan marketing Forever yang ada pada hari ini, Dr. Rex dia highlight pada dua manfaat. Kenapa? Okey, manfaat nombor satu adalah untuk bayar sebanyak mungkin bonus melalui pengurusan syarikat yang efektif. Itu nombor satu. Okey, itu manfaat nombor satu. Kenapa dia buat plan Forever Living ni? Nombor dua, untuk dia membina plan yang akan mendorong dan menggalakkan orang untuk terus berusaha dan bekerja keras. Sebab bila kita bekerja keras, bila kita bekerja keras pasti ada kebahagiaan. So, kebahagiaan itu bagaimana? Caranya Dr. Roy Smoke dia buat percutian yang eksotik supaya kerja keras kita ni diraikan di tempat-tempat yang beliau dah sediakan. Nampak tak? So, perjuangan kita pada hari ini sebenarnya daripada satu plan yang memang nak tolong kita, yang memang nak tolong ramai orang kat luar sana. Dapat tak? Nak tengok tak video tu? Bagi yang dah tengok mungkin dia rasa okey lah kan, tapi bagi mereka yang tak pernah tengok, kena tengok. Kita tekan share lah. Mungkin kita punya CBN yang ada boleh share dengan grup masing-masing. Kita recall balik apa wasiat, kita panggil wasiat lah. Kata-kata keramat yang disampaikan oleh founder kita, Dr. Roy Smoke, yang sebenarnya dia punya filosofi pun untuk help more people. Untuk video tu kan Zati tulis tau, ingat lagi? Zati tulis tau video tu. Sebab Zati memang betul-betul suka dia punya citat peta tu. Dulu dia lama dah ni, dia tulis satu-satu citat apa ayat yang dia kata tu. Memang best lah. Memang menaikkan aura semangat kita. Kenapa kita kena stay bersama dengan Datuk Desmond Kong dan juga mentor-mentor hebat yang tak pernah putus asa, every week memberi ilmu pada kita dan mentor-mentor kita setiap hari memberi semangat supaya kita tetap ada kat sini. So kita kena raikan mereka, kita kena bersama dengan mereka, kita kena bagi kejayaan pada mereka dan kita menikmati kejayaan itu bersama-sama. Betul tak? Anda sekali kan? So anda rasa akulah orang itu, akulah yang akan stay di saat reborn ni. Kita nak bagi 100 CBM kepada Sifu dan juga supaya kita boleh hantar lagi ramai lah tim kita ni meraihkan cek USD tu. Sebab dia punya prinsip dekat Forever ni adalah dari segi pembayaran bonus yang paling tinggi. Hanya kat Forever je. Okay. Akulah orang itu ya, CBM Azhar. Okay, yang akan stay. Okay, so Zati ada slide nak share, tapi Zati akan buka pentas dulu lah sebelum, mungkin kalau ada masa Zati akan share lah slide tu. Ada beberapa ilmu lagi yang Zati akan share, tapi Zati nak bagi pentas kepada kita punya CBM dahulu sebagai pembukaan ataupun transfer your energy supaya kita semua bangkit untuk buat yang terbaik di sini. Okay, Zati nak jemput dulu kat sini yang pertama ni. Rafiah Abdul Rahman. Okay, dipersilakan CBM Rafiah Abdul Rahman. Bagi api sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam. Hai, saya Kak Mia dari Pasir Gudang, cucu manager Fakia dari tim Al-Bijak Circle. Alhamdulillah Kak Mia rasa sihat dan terus dapat consume produk Forever. Kak Mia hari ni nak share sikit lah sebab Kak Mia sebelum ni ada sebelum ni pula dalam minggu lepas ni Jumaat tu petang lah akak join booth bersama si Fakia. Jumaat, Sabtu, Ahad, Sabtu dan Ahad full time dari pukul 9 pagi 9 malam lah akak join booth bersama si Fakia. Akak sebelum tu ada close produk Forever tu seketul 2 je lah biasanya kalau ada close customer tu. Hari Hari Sabtu tu akak ada close set gout. Itulah akak rasa macam wow, rasa best sangat. Tak pernah close set kan. Itulah saya syukurkan itulah. Muka PC tu dapat sihat lah sebab sebelum tu dia kata ada bengkak di kaki. Okey, tu je lah yang akak nak share. Akak nak terima kasih jugalah kepada si Fakia sebab banyak bagi tunjuk kat akak lah semasa di boots tu. Dan yang ketiga akak doakan, akak minta doa supaya akak dapat CPM tahun ni dan doakan untuk semualah supaya dapat EM dan manager CVM di untuk semualah. Okey, itu je lah. Okey, bye. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, alhamdulillah, terima kasih CBM Kak Rafiah untuk perkongsian di Tepayaki. CBM Rafiah first time kan? Banyak kali dah, cuma macam basic lah, kejap ada kejap tak ada. Join tu. Okey, so AUC ni memang sudah sehebat lah kan tahun ni pertama kali lah. Tahun ni pertama kali. Okey. So pertama kali untuk 2023 starting yang hebat ke. Okey, CBM Rafiah tanya untuk booth. Okey, actually booth ni memang best lah dia offline kan sebab hari tu kita dah join kelas CBM Najah kan. Kelas CBM Najah tu memang nanti lah. Memang semua nanti-nantikan. So kita selalu lihat dekat Facebook CBM Najah memang sentiasa buka walaupun dah RPCM tapi masih lagi buat program offline bersama-sama dengan tim. Okey, tiba-tiba seronok bila buka booth ni sebab paling penting matlamat kita buka booth ni kita nak boleh share sampai mungkin, kita boleh berdepan dengan orang tu, kita boleh tunjuk demo, tapi paling penting kita kena ambil contact number lah. Contact number kita follow up sebab contact number ni sebenarnya dia macam Zati dia percaya semakin ramai, semakin banyak contact number yang kita dapat, mungkin 1,000, mungkin yang kita yang respon tu mungkin tengok WhatsApp status kita kan. Mungkin hanyalah 10 orang atau mungkin 100 orang, tak sampai, mungkin 50 orang. Tapi nak bagi tahu dia punya nisbah tu semakin ramai contact number kita jumpa ketika waktu offline, tapi matlamat tu kena ada. Hari ni aku nak ambil contact number berapa? Hari kita tak tahu. Mereka ni yang akan tengok kita punya status WhatsApp. Dan paling penting kita boleh dapatkan juga Facebook mereka sebab aktiviti bisnes kita ni banyak berlaku kat Facebook kan. Tetapi cuma dekat WhatsApp status ni dia lagi dekat. Sebab dekat WhatsApp status ni dia banyak kita boleh tunjuk testimoni yang betul-betul real. Sebab kat situ kita boleh overclaim kan dekat WhatsApp. So tanya kepada CBM CBM Kak Rafiah sebab dia dapat close set gout dari 9 pagi sampai 9 malam tu lama, penat. Tapi kudrat lah, kita kena guna kudrat. Lepas tu kena makan kena produk banyak-banyak. Memang kena makan banyak-banyak sebab terutamanya bipolen. And then kita punya aloe vera gel. Itu antara banyak komponen-komponen ataupun khasiat-khasiat yang boleh membantu kita untuk kita stay energized lah pada sepanjang hari. So tanya CBM Rafiah, semoga terus sukses bersama dengan tim, bersama dengan Sifu Fakia, semoga terus berjaya capai dan menyumbang CBM untuk AUC dan juga menyumbang CBM untuk BOI. Amin. Okey, seterusnya kita akan persilakan Ustaz Usama daripada Nun, jauh berbatu-batu daripada kita ni. Tak sabar, mungkin waktu berbeza Ustaz dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih pada CBM Izzati. Saya dah dekat ni. Dah ada di Malaysia dah. Dia daripada cuaca minus kepada
cuaca Malaysia ni jadi agak ni sikit lah. Agak memberi kesan lah, batuk dan juga demam sikit. Jadi, alhamdulillah, kesyukuran saya pada pagi ni, alhamdulillah, pagi-pagi dapat, walaupun agak kurang sihat, tapi alhamdulillah diberi taufik untuk solat subuh dengan berjemaah. Kemudian pagi tadi dapat join kelas bersama dengan Simu Michelle jam 9 pagi. Dan alhamdulillah pagi ni dengan penuh energi lah. Alhamdulillah bersama dengan tim yang sangat-sangat hebat ni. Masya Allah, dalam tempoh jaki memang betul-betul orang kata apa, memanaskan badan lah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, apa yang apa yang saya nak share kat sini ialah sedikit pengalaman saya selama lebih kurang hampir 3 bulan berada di bumi Sepanyol. Masya Allah. Jadi sepanjang kat sana memang saya banyaklah, memang satu produk Forever tu tak pernah lekang lah. Masya Allah. Madu dan aloe vera gel. Cuma tak sempat nak pergi ke center. Sebab kat sana center dia hanya ada di Madrid sahaja. Hanya ada di Madrid. Saya ingatkan di Barcelona ada, sebab bila saya cek Google, dia tunjuk ada di Barcelona. Bila saya pergi, rupa-rupanya kedai persendirian. Dia macam ada orang buka booth lah. Buka booth gitu. Jadi center di Sepanyol ni hanya ada di Madrid. Jadi daripada pengalaman saya tengok kat sana banyak golongan orang Islam yang bersama dengan kami adalah daripada golongan orang-orang Maghribi, orang Morocco. Jadi banyak cakap Arab lah kat sana. Jadi kebanyakan yang boleh bersama dengan kami pergi ke sana kemari adalah dari golongan peniaga. Jadi daripada situ saya tengok, Masya Allah, apa yang saya belajar ialah berniaga ni memang satu, orang kata apa, satu peluang yang sangat besar untuk kita punya own time, kita punya masa sendiri, kita punya kebebasan dari segi masa, kebebasan dari segi keuangan, sama ada untuk dunia dan akhirat kita. Sama ada untuk dunia dan akhirat kita. Untuk dunia kita pun, untuk kebebasan masa kita, untuk kita punya kebebasan masa, kebebasan keuangan pun, memang dalam perniagaan. Dari segi akhirat pun dah bahkan janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu asyari rizq fit tijarah. 9/10. Dalam hadis disebutkan 9/10 daripada sumber rezeki adalah dalam perniagaan. So memang walaupun kadang-kadang kita jatuh bangun tu biasa, tetapi kita kena buat dengan penuh yakin, Masya Allah, bahawa dalam perniagaan ini dengan cara yang betul, maka di situ tersembunyinya janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga saya nak berkongsi kat sini berkenaan dengan apa yang kami bincangkan pagi tadi dalam pukul 9. Masya Allah, tajuk dia, adakah hanya doa tanpa usaha? Masya Allah. Jadi apa yang kita tengok kalau kita relatekan dengan ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala sebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dalam ni ada dua. Satu, ihdinas siratal mustaqim, itu adalah doa untuk kita minta hidayat. Tetapi sebelum tu Allah Subhanahu Wa Taala buat datang dalam ayat ni supaya kita buat dulu iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah. Maksudnya usaha kita untuk kita dapatkan hidayat melalui solat. Jadi daripada sini kita relatekan ke dalam kita punya bisnes. So kita kena usaha dan doa. Doa dan usaha. Usaha dan doa, doa dan usaha. Sebab tu kata ulama, orang yang mana dia usaha saja tanpa doa, kan, buat booth, buat elopati, buat orang kata apa, macam-macam buat demo dan sebagainya, tetapi tak ada doa. Jadi orang yang mana usaha tanpa doa, ini adalah tanda takabur. Tanda dia tidak ada
pengharapan kepada Allah dan dia rasa dia hebat. Dia rasa I'm something. Kena tanya saya punya mem, dia orang pro English. Kalau dalam bahasa Urdu, मैं कुछ हूँ. Saya ni ada sesuatu. Tak boleh. Itu tanda kita takabur. Kita rasa kita hebat. Orang yang macam ni, Allah Ta'ala satu masa Allah Ta'ala akan uji dia. Allah Ta'ala akan uji, dia akan jatuh, dan jatuh mungkin susah untuk dia bangun. Sebab bila dia rasa dia hebat, dia bagus. Jadi doa, usaha tanpa doa adalah menunjukkan takabur, rasa bangga diri, rasa hebat. Dan usaha dan doa tanpa usaha, ini kata ulama, ini adalah kejahilan. Ataupun dengan kata lain yang mudah faham adalah kebodohan. Kebodohan. Satu orang yang mana dia nak makan nasi, dia minta nasi, ya Allah, ya Allah saya nak nasi, ya Allah saya nak nasi. Duduk masjid, zikir 1000 kali zikir Allah, 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 minta nasi dengan Allah. Ini adalah kebodohan. So dua-dua ni kena ada, doa dan usaha. Dan setiap perkara yang kita buat, kalau kita relatekan dalam Islam, semua perkara yang kita nak mulakan, Nabi dah ajar kita doa. Nabi dah ajar kita doa. So doa itu adalah menunjukkan bahawa di sebalik doa tu adanya usaha. Di sebalik doa adanya usaha. Tak akan mungkin doa tanpa usaha. Sebab doa tanpa usaha tak akan mungkin berlaku. Jadi sebab itulah kita hari ni, insya-Allah kita niat semua, kita kena sama-sama bergerak, doa dan usaha. Dan saya mohon doa daripada semua rakan-rakan yang ada dalam ni. Pertama kali doakan kesihatan saya. Batuk kerana perubahan cuaca, dan juga doa untuk kesihatan ibu mertua saya sekarang dalam ward. Doktor kata kena jangkitan kuman. Jadi mohon doa daripada sahabat-sahabat semua, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesihatan kepada saya, kepada ibu mertua, dan insya-Allah doakan, insya-Allah azam tahun ni CBM, insya-Allah. Satu keazaman yang kuat ni. InsyaAllah nak CBM tahun ni, insyaAllah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Usama yang dah pun balik, dah pun pulang ke tanah air daripada Barcelona, daripada Sepanyol kan. So betul kata Ustaz, actually dia berkait juga dengan ayat Sibudina juga kan. Kita ada 4 key daripada ayat Sibudina. Yang first, kita kena beriman dahulu. Apa-apa kita beriman dahulu, kita sabar, kita usaha, dan kita bertawakal. So 4 key pada ayat Sibudina ni adalah pada jalan keluar, dan Allah akan bagi rezeki daripada yang kita tak sangka-sangka. Keyword dekat ayat Sibudina. So macam Ustaz cakap tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita disembah, kepadanya lah kita mohon pertolongan. Dan Allah akan jawab, sebahagian hidupmu untukku dan sebahagian hidupmu untuk dirimu. So apa-apa pun yang kita buat, kan, dalam perjuangan kita ni, kita kena minta tolong Allah lah, sebab Allah saja yang memberi rezeki. And then ada orang, okay, ni tadi nak selit sikit dengan Ustaz Usama share kan. Ada orang dia bila tak dapat rezeki, dia tak buat. Maksudnya dia buat dekat Forever Living ni, bila mana dia dapat insentif kan. Dah tak dapat insentif, dah tak ada dah, orang tu hilang dah. Kerana apa? Kerana dia buat perjuangan dekat Forever Living ni untuk diri dia. Kalau betul dia buat sebab Allah kan, sebab Tuhan kita akan stop. Dapat ke, tak dapat ke, kita mesti jalan je. Sebab tu tak dapat kita bersyukur, dapat lagi lah kita gembira. Betul kan? So terima kasih Ustaz Usama, daripada pagi lagi dah terisi dengan benda-benda yang sangat produktif, dengan energi yang sangat luar biasa, frekuensi yang sangat luar biasa, bersama dengan Sifu Michelle, menuntut ilmu Sifu Michelle, perkongsian ilmu lagi. Join pula kita punya tapayan kali ini, berkongsi pula ilmu, dan semoga setiap apa yang kita dapat daripada Ustaz Usama ni, kita belajar dan kita sampaikan, kita buat, kita sampaikan. Itu konsep kita belajar. Bila kita masuk pada kelas ilmu, niat kita, aku masuk ni, aku belajar dan aku kena buat. Dan aku kena mengajar. Kalau kita tak ada satu perkataan nak mengajar, kita hanya masuk ni, hanya sekadar masuk je. Dia tak akan melekat. Sebab kita tak ada matlamat.
Kenapa kita masuk sesuatu kelas itu? Tak ada matlamat. Sebab tu setiap apa kita buat kena ada matlamat. Baru action tu dia berbeza. Tindakan tu berbeza. Kalau kita masuk ni hanya nak dengar, dia tak ada action apa. Tapi kalau kita masuk ni nak sampaikan, kita akan fokus, kita akan tulis, kita akan sampai kepada tim. Itu beza dia. Okey, saya nak ucap terima kasih kepada Ustaz Usama untuk fokusan yang hebat pada pagi ini untuk 165 orang jutawan-jutawan kita di BOI. Nanti nak serahkan pentas ini kepada CBM kita yang seterusnya, iaitu kepada CBM Afiqah Muhaimin. Okey, Kelantan kita. Okey, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi CBM Izzati. So, orang kata Ika pernah jumpa CBM Izzati dekat dengan Macam echo, macam ada bunyi. Ada echo sikit. sorry. Dengar tak? Dengar. Sorry. So, so Fika duduk kat UTC kat Kota Baru. So maybe dia punya bangunan ke macam mana. So Fika ada partner Fika. So say hi. Okay, supervisor Abang Ismail. Okay. Okay, so 3 kesyukuran Fika hari ini. So alhamdulillah diberi nafas yang untuk hari inilah, nafas kan. Bang pagi rasa bersyukur dengan apa yang kita dapat lah hari ini. So Fika bersyukur juga diberi orang kata duduk serta yang positif bersama partner Fika, Abang Ismail. Okay, so semalam Fika buka booth dengan Abang Ismail dengan Sharon, upline Fika. So sangat-sangat excited lah apabila kita duduk kat field, kita kena ramai orang lah. Kalau kita kat booth, kita hanya satu orang, kita rasa macam sunyi gitu. Betul tak CBM Izzati? Sebab tu kalau ada team, ada kumpulan, lagi senang lah untuk kita buat satu aktiviti tu. Sebab apa kita bekerjasama. Macam tu. Macam kalau ibarat kalau satu tangan kita tepuk-tepuk hanya tak bunyi kan. Tapi kalau kita tepuk dua-dua baru bunyi. Sama juga. Kalau kita nak dapat resultnya, so kita kena bergandeng bahu lah, bekerjasama antara satu sama lain. Bukan untuk Fika seorang, untuk tim masing-masing yang ada matlamat nak capai apa dalam Forever. Sebab Forever ni bagusnya dia bukan untuk kerja ni untuk upline, bukan. Kita buat ni fight untuk diri sendiri. So kita kena fikir, so Forever punya plan tu kata sangat-sangat senang kalau kita betul-betul faham. So Fika pun banyak lagi kena belajar, tapi Fika punya semangat nak berjaya macam CBM Izzati, Kak Izzati dengan sama dengan leader lain. So Fika cuba try the best. Orang kata walaupun jadi ke tak jadi ke buat dulu. So hari Jumaat pagi pun Fika pergi sharing kedai makan. Rasa malu tapi orang kata sambil kita tolong orang lah yang orang tak tahu lagi pasal produk Forever. Sebab Kelantan ni ramai yang minat berniaga. Tapi kadang-kadang dia berniaga tu salah tempat. Salah tempat. Jadi sebagai Fika dah tahu dah Forever ni bagus. So Fika nak bantu dia lah untuk buat betul-betul Forever ni. So Fika nak panggil nak angkat Fika punya downline boleh tak? CBM Kak Izzati. Boleh. Okay. So Fika nak panggil CBM bakal CBM Abang Ismail untuk bersharing lah. Macam Abang Ismail ni adalah pencik askar. So dia tak pernah join mana-mana bisnes tapi dia minat marketing plan Forever lah, dan juga dia dapat kesihatan lah dari segi dia punya masalah kesihatan. So Fika nak up dia lah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi. Saya ni 3 kesyukuran. Pertama, saya masih lagi diberi peluang bernafas hari ni, cek kesihatan. Boleh lagi jumpa, boleh lagi tengok anak isteri kat rumah. Okey, saya macam nak kongsi lah sikit dah. Okey, upline saya ni Fika. Saya tengok dia, mula-mula saya ni betul saya tak minat sebenarnya dia ni MLM. Tapi saya tengok dia tu dengan kesungguhan dia tu, saya jadi tertarik. Sebab saya ni kalau macam LMN ni saya talak tepi lah. Tapi dengan kesungguhan dia tu panggil saya, kita cerita-cerita. Saya jadi tertarik dengan semangat dia tu. Lepas tu saya pun fikir, saya nak cuba masuk VIP.
Mula-mula saya masuk tu, masuk VIP. Saya balik, saya tak fikir lagi saya ada macam-macam dah produk saya makan. Lepas tu saya balik makan yang bagi VIP produk tu makan habis. Saya rasa tubuh saya ni sedap. Rasa ringan, gastrik saya hilang, migrain saya tak ada. Gaut saya pun hilang, sakit lutut pun saya hilang. Dulu saya tak boleh makan kopi. Dan ni saya boleh makan dah kopi. Nescafe, segala Nescafe teh saya boleh makan. Dulu saya tak boleh makan. Minta maaf lah saya cakap Kelantan sikit ni. Ya, dulu saya tak boleh makan. Sekarang ni pun saya dah boleh makan dah. Macam kalau seafood dulu saya tak boleh makan sebab saya kau. Yang ni saya dah boleh makan dah. Alhamdulillah lah. Cakap saya aloe vera botol kuning tu. Dengan minyak ikan, dengan satu lagi apa? Origin. Nektar. Nektar dengan origin. Nektar dengan rajali. Alhamdulillah. Jadi saya pun di situlah saya jadi macam lain produk ni tu macam rasa macam produk ni berkesihatan. Betul-betul lah, bukan macam sekadar sebelum ni orang nak cari duit je. Jual atas nak cari keuntungan, tapi ni saya rasa dapat kesihatan saya rasa ringan bangun pagi rasa ringan, mudahlah bangun pagi. Tak sebelum ni bangun pagi saya rasa berat. Apabila setakat amal botol kuning minyak ikan pada saya pun ringan, pagi-pagi pun mudah bangun. Buat air pun mudah. Saya kalau boleh dalam forever ni, kalau boleh lah. Dalam forever saya nak tahun ni kau tahun lepas kau matlamat saya berjaya lah. Tak tahulah sebab saya ni tak ada pengalaman lagi berjaya macam mana. Sebab ni saya proses belajar lagi. Boleh saya kata CBN tu saya tak nampak lagi setakat ni dalam forever sebab saya masih baru lagi. CBN saya masih belajar dengan upline saya. Up to date tu apa dia, saya boleh sebut saya tak tahu. Saya harap dia doakan saya ni berjaya dalam forever lah. Okay. Terima kasih lah. Okay, so CBN Kak Izzati doakan Fika punya team semakin maju di Forever Living dan capai semua inisiatif lah. Yang paling penting nak dapatkan kata 25 cc setiap bulan dan 50 cc setiap bulan dan capai F2D lah. Sebab F2D tu duit. So kita tak nak pangkat, kita nak duit. Okay, so itu saja. Thank you semua. Doakan Fika, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada CBM Afiqah Muhaimin dan juga CBM Ismail. Kita ucap selamat datang kepada kita punya new CBM, iaitu Abang Ismail. Dia hanya nak tengok kan, tapi dia tu VIP, hebat tak? Dia punya kaji tu, nak kaji betul ke tidak MLM tu VIP. Tapi apa yang dapat? Sihat kan? Daripada inilah Forever Living, daripada sihat dia bagi kita kejayaan. Daripada apa? Selama ni tak boleh minum kopi. Bangun pagi rasa berat badan kan. Kita semua ni kan selagi tak minum aloe vera yang dah bertahun-tahun makan macam-macam, korang feeling tu semua sama tau. Bangun pagi sakit kepala, berat badan, itulah yang saya rasa berat kepala ni. Sebab apa? Toksin banyak. Tapi bila minum aloe vera memang differently. That's why experience minum aloe vera ni memang is the best. Minum banyak lagi lah. Sebab bila VIP dia akan minum banyak. Sebab tu dia akan ada satu testimoni yang cepat. Gout tak ada kan. Gastrik dah tak ada. Kencing pun lawas. Muai besar okey. Dia punya datang tu sekaligus. Dia punya testimoni tu. Betul tak? Sebab tu Zati suka sangat untuk share dalam group user. Mula-mula Zati akan share tentang apa masalah sakit mereka. Sebab tu kadang-kadang Zati personally WhatsApp kan. Kita punya mentor-mentor ke Zati nak tanya perjalanan hidup mereka. Macam contoh hari tu Zati WhatsApp Ustaz Izzuddin tanya testimoni kejayaan. Testimoni kejayaan. Okey, sebenarnya daripada sakit kita start dengan sakit. Apa sakit sebelum dia bermula kat Forever? Sebab tadi kan CBM Ismail ada cakap kan, rupanya
bukan tentang bonus dan duit je, tapi sihat. Itu yang kita nak. Sebab tu dekat nombor 1 kita kena sihat. Kita kena guna produk untuk dapat kesihatan. Okay, so Zati biasa dengan share dekat user, ini Zati selit sikit lah supaya nampak yang selain daripada dia guna produk dengan VIP members dengan modal yang sekali tu je, actually dia boleh dapat duit. Dia boleh dapat duit RM30 ke RM50, RM100, jual apa produk je. So bermula dengan testimoni. So Zati share dekat group user Zati memang letak daripada sihat berkejayaan, testimoni CBM dahulu, apa testimoni sakit dia. Nanti saya akan pergi pada step seterusnya, latar belakang dia, step seterusnya, income dia, nampak tak? Step by step daripada sakit kepada kekayaan, daripada kesihatan, kepada kebebasan, daripada kegembiraan, sehingga kepada ketenangan. Kegembiraan, kesenangan, ketenangan. Kita nak yang ketenangan ni. Even psikologi pun love, peace, joy, dia paling atas sekali. Faham tak? Sebab berkenaan ketenangan ni adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau tentang gembira, dia akan mati. Gembira dia akan mati, berkaitan dengan benda yang akan mati. Setakat tu kita makan aiskrim kan. Dia gembira setakat tu je. Kesenangan pun sama. Dia setakat tu je. Tapi ketenangan ni adalah hakiki. Sebab kita berhubung dengan Allah. Kita berhubung dengan Tuhan. So sebab tu paling penting adalah kita nak tenang. Nak tenang. Ni tak bila kita kerja, kita masih ada hutang yang banyak, tak tenang kan. Bila kita sakit pun tak tenang. Sebab tu bila kita balik kat Forever, kita dapat banyak manfaat-manfaat daripada kesihatan sehingga kepada kebebasan. Ya, alhamdulillah betul. CBM Suhanan, Ustaz Ahmad Izzuddin, Ustaz Din. Okey. So nanti nak jemput, terima kasih pada CBM Afika dan juga CBM Ismail untuk share untuk kongsi manfaat yang sangat-sangat best supaya kita semua boleh guna. Okay, so yang CBM Ismail tadi boleh ambil kongsi dengan group user, bagi tahu sebenarnya kita join Teppanyaki ni kita boleh dapat testimoni kesihatan. Testimoni apa lagi? Testimoni kejayaan. So tunjuklah bukti masih dapat yaki. You share dekat group user, group business pun boleh. So saya nak kepada orang yang seterusnya, kita punya mentor yang sangat hebat, $1 million mentor yang juga akan diiktiraf pada Reborn Night. Kita persilakan. Kita panggil Ratu Offline. Ratu Offline kita iaitu GLT Najah Hamdan. Dipersilakan. Masya Allah. Jauh tu. Masya Allah, thank you CBM Zati. Teruja tengok CBM Zati hari ni dengan ulasan dia. Thank you. So alhamdulillah Kak Najah dapat peluang untuk share Teppanyaki pagi ni. Syukur banyak-banyak. Minggu lepas banyak sangat kesyukuran lah, walaupun kita diuji ke, walaupun kita rasa sakit ke, pahit ke, dia tetap jadi pengalaman hidup kita yang terindah lah untuk kita the best next future, next punya journey. So alhamdulillah minggu lepas Kak Najah buat talk untuk booth tu, memang beberapa hari tak dapat nak tidur jugalah. Dan lepas tu dapat tercapailah hajat sebab parents family nak pergi umrah tau. So dapat balik kegembiraan pertama, dapat balik Bukit Wahad, tengok dia orang dan dapat juga pergi KLIA saat orang kata kita tak dapat pergi untuk tahun ni, tapi dapat hantar dia orang sampai KLIA tu pun rasa syukur sangat sebab yalah, Mekah dan Madinah kan tempat yang ramai sangat orang rindu. Siapa tak rindu kan kalau dah pernah pergi kan. So tak dapat, orang kata tak dapat sampai Madinah, dapat KLIA pun dah syukur dah. So tak sangka adalah cerita dia, boleh pula bag baby yang satu ni besar-besar bag tertinggal. Cuma syukur alhamdulillah bila kita ada ramai kawan. Tak sangka, thank you CBM Hidayah Cik Noh yang tolong bersusah payah daripada Damansara. Dia shoot pergi KLIA bawa barang yang kita orang perlukan tu. Tu satu kesyukuran lah sebab bila kita ramai kawan kan, insya-Allah ada je bantuan tu, ada je cara yang orang kata nak selesaikan. Rasa macam dah bila turun bas je tengok beg, alamak, satu beg yang ialah penting kan, tak ada, tapi cepat-cepat cari solution sebab kita tak ada masa yang banyak untuk check in nanti, untuk dah nak flight kan.
Tapi memang sangat cepatlah bila kita terfikir jalan, ada je rupanya caranya, siap-siap settle. Dah settle, bila kita, ialah hikmah bersabar ni kan, bersabar. So bila dah check in tu yang antara yang paling last lah, grup family Kak Najah ni. Yang seronok sangat bila Asobah ni, dia seorang dapat 1 tiket untuk business class. Tiba dapat business class. Ya Allah, rasa ya Allah hebatnya. So itulah pengalaman. Okay. So kegembiraan kedua, dah halang-halang dapat turun KL tu, yang ni Kak Najah belajarlah sebagai leader, sebab kita dah beberapa tahun, setiap tahun yang seronoknya, sabar. Setiap tahun ni seronoknya kita belajar tentang kepimpinan, tentang legasi, macam mana nak grow the business kan. So apa yang berlaku, Kak Najah jumpa Kak Hidayah Cik Noh ni, Kak Najah punya antara leader yang apa kata yang memang main leader kita lah. So apa yang berlaku, bila kita coaching ataupun kita sharing kita punya masalah ke apa ke by online, dia tak sama dengan offline. Kita face to face tau. Nampak ibu tengah bercakap tu. Okay, lepas tu kita one by one kita cari step lah, kita cari dia punya solution, kita cari apa punca ke apa ke. Sebab apa yang Kak Najah perasan, bila kita ada direction, contoh tahun ni aku sebenarnya nak pegang apa, nak CBM ke nak Eagle Manager, kena firm lah, kena firm. Yang ni kena rujuk leader. Kalau macam Kak Najah pernah rasa tak pernah jadi CBM, Kak Najah pernah rasa tak jadi Eagle Manager, pernah rasa tak jadi elite manager. Tapi once dia tak capai benda tu, dia punya kegagalan tu yang memang jadi kita beringat apa step yang kita kena ada, berapa yang kita nak kena buat. Lepas tu macam tu lah, macam korang kat sini kan, kena alert tau. Ni bulan Januari, apa direction kita sebenarnya. Bila kita tahu direction kita, hala tuju kita, baru kita tahu nak kerjakan apa tau, kita nak fokus apa. Dia tak boleh macam ni, kalau aku tak capai Forever to Drive, aku nak capai local trip. Jangan bagi 2 pilihan, kena bagi 1 je pilihan. Sebab kalau dia 2, mula dia biasanya dia pilih yang belakang. Dia nak yang lebih rendah biasanya macam tu. So, firmkan 1 direction. So, alhamdulillah, the next day lepas balik kira malam tu, lepas coaching heart to heart dengan CBM PKS ni, Hidayah Cik Noh ni, dan naik bas, balik sampai Pasir Gudang dalam pukul 3-4 pagi. Sudah, sebab CBM Masrul, dia dah kat Pasir Gudang, dia jaga anak pertama, anak keempat demam tau. Okay, so dia penat, so Kak Najah cuba, ya Allah, aku tawakal je ni nak balik macam mana. Tiba-tiba dekat bas tu, cantik. Dia budak tu rajin tu, dia tanya, mula-mula Kak Najah tegur dia, orang mana semua kan. Dia kata Pasir Gudang kat mana Kak? Kedidi, Taman Saintek. Taman Saintek kat mana? Kedidi pun, kita orang gelak sama-sama. Ada harapan yang ketumpang dia ni. Lepas tu tak minta nak tumpang lagi, tapi tiba-tiba dia nak sampai Johor tu, akak balik macam mana? Itulah ni tengah fikir ni. Jomlah saya, dia terus offer dia nak hantar. Ya Allah, rezeki. Dia hantar sampai depan pintu. Kita share jugalah. Dan dia tahu tentang Motor Kuning ni, cuma dia belum sign up. So doakan dia boleh jadi leader, Kak Najah punya leader lah. Okay. Sebab bila kita cerita pasal Forever, dia dah tahu daripada Kak Najah punya downline yang ada kedai Kekta. So senanglah kerja kita. So kita matching dengan dia. So insyaAllah on the way. So kesyukuran ketiga, malam tadi dapat jumpa Kak Najah punya leader, main leader juga, CBM Rohaini Rahman. Kebanyakannya yang Kak Najah nampak leader-leader kan, ilmu dah ada tau, memang ilmu dah ada. Cuma satu yang kita kena, yang Kak Najah kena belajar, kita punya macam mana kita nak ada emosi, macam CBM Zati cakap tadi, pasal apa yang paling tertinggi, tenang kan. Macam mana tenang dan semangat tu kita nak develop dalam diri kita. Sebab Kak Najah perasan, masa Kak Najah tak jadi CBM, Kak Najah punya emosi jenis yang engineer ni dari UiTM. Kak Najah banyak fikir kepada persoalan atau masalah daripada nak cari jalan. Mana-mana, lubuk mana pun dia akan ada cabaran. Tapi kalau fokus kita nak cari jalan, insya-Allah dia ada je jalan, ada je cara, ada je jalan. Macam tu. So tu je perkongsian Kak Najah. Harap-harap kegembiraan ni jadi kegembiraan kita sama-sama. Mudah-mudahan 2023 ni semua suka sangat, paling happy untuk contribute dan kita berjaya sama-sama pecahkan rekod, buat yang terbaik untuk kita, keluarga kita, untuk BOI 2023. Okay, thank you CBM Zati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik Ati Najah. So tak sabar nak jumpa nanti. Nampak dah semalam kan. Apa ni kita punya CBM Hidayah share semalam, nampak dah apa ni kita punya Cik Ati Najah datang ke LIA KL kan. Nampak dah. So tahniah pada kita punya Cik Ati Najah, insya-Allah
setiap apa yang disampaikan oleh mentor-mentor kita ni, Zati teruja dengan anaknya tadi kan. Maksudnya tak boleh menangis tapi betapa dia bagi peluang mak cakap kan. Tapi Zati seronok mentor-mentor kita ni dah berjaya, masih lagi sharing kat Teppanyaki, masih lagi bagi sedikit masa tak lama pun untuk bagi semangat kat kita kan. Zati seronok. Lepas tu kadang masa Teppanyaki ni apa kali Zati tak share, tapi dia tak pernah miss tau. Zati tak pernah miss untuk terima kebaikan mentor-mentor kita ni yang dah lama ni. Macam Cik Tina Najah dah hampir 10 tahun dah kan. 8 tahun. Betul kan Cik Tina Najah? Maksud dah lama dah dekat sini. Sama juga macam Kak Miza yang tak pernah bagi ilmu sampailah Zati dengan CBM Zuraida belajar nak buat beacons. Tengok YouTube Kak CBM JIT Hamizah juga buat beacon macam mana kan. Kita tengok ilmu, semoga ilmu yang mereka sampaikan ni kepada kita gunalah. Kita belajar masa kita usaha. Mereka dah bagi dah satu jalan macam nak buat kan. Mereka dah berkongsi dah dekat Kickstarter itu, dah berkongsi dah macam JIT Najah dah berkongsi dah buka offline macam mana, nak buka booth macam mana. So apa tindakan kita seterusnya? Kita kena bagi lebih sikit lah kat situ. Maksudnya kita tengok dekat YouTube, apa lagi nak buat macam ni beacon kan. Tengok belajar. Tapi jalan dah ada daripada mentor-mentor. Bagaimana kita nak sama-sama menerima kita punya dunia hari ini. Maksudnya online kan, online offline, online pun kena buat, offline pun kena buat. So maksudnya kita ambil ilmu tu dan kita guna lagi. Bila kita guna, insya-Allah pahala ni mereka akan dapat lah. Sebab tu pentingnya kita menyampaikan, kita kena berkongsi ilmu kita ada tu. So ini yang best kat Forever Living. So thank you JIT Najah untuk kalau macam offline kan, Zati selalu refer dia punya, Zati akan ambil gambar, screenshot dia punya JIT Najah punya ni. Nanti kita tengok macam mana cara nak susun kan, apa yang ada, klip nak beli kat mana. So husband cari, abang tengok ni klip ni, yang klip JIT Najah nak beli kat mana ni, yang klip yang letak dekat botol tu kan. Tengok kat Shopee. So semoga menjadi asbab kepada rezeki melimpah ruah kepada mentor-mentor kita ni yang tak pernah loket berkongsi. So terima kasih kepada semua. Semoga kita semua berjaya capai CBM paling tinggi lah dekat Forever ni. Paling penting nilai tu kena ada. Berjaya jangan lupa bila dah berjaya jangan lupa. Sebab tu Sifu ajar kita basic dia dah kena ada nilai dia. So dia nak persilakan kepada CBM Ida Win. Dipersilakan. Tak dengar CBM Ida. Tak dengar. Tak, okey boleh. Kenapa tak dengar ya? Ke Zati je tak dengar? Tak dengar kan? CBM Ida cakap. Tak dengar. Okey, dengar? Okey, dengar. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi semua CBM yang ada dalam kelas ni. Yang bagi saya peluang pagi ni dalam Teppanyaki. Alhamdulillah, kesyukuran saya pagi ni masih sihat lah dengan bersama keluarga. Alhamdulillah. Okey. Kegembiraan saya nak bagi tahulah hari Sabtu tadi saya ada buka booth 14 hari bulan bersama tim saya BIP baru. Alhamdulillah dia pun dah lepas BIP terus buat 5 sisi. Alhamdulillah, kesyukuran saya. Okey, masa booth yang saya buka tu memang ada produk kita je dalam 40 buah booth, jual makanan apa semua, satu produk je ada dalam masa booth tu. Alhamdulillah, kesyukuran. Keyakinan saya pada masa tu ramai yang mencari kesihatan. Saya bagi player-player cerita-cerita, buat demo. Alhamdulillah, ada yang ambil, lepas tu datang balik beli produk saya. Alhamdulillah, 13 orang yang berpenyakit, saya dapat nama lah, kontak dia. Alhamdulillah.
Okeylah, masa tu kita buka booth tu, kita ada keyakinan lah kat situ. Kita boleh sebar-sebar kebaikan kesihatan. Semua nak mendengar kebaikan kita sebab dia dah tahu produk ni memang baiklah sebab dia pernah mengguna tapi tak tahu nak cari mana produk ni. Alhamdulillah saya buka pada hari tu memang tak cukup tangan lah saya dibuatnya. Alhamdulillah dari pukul 8 pagi sampai 12 malam. Saya kat booth tu. Kesyukuran saya memang hebatlah masa tu kan. Kita pun yakin pada orang, kita tak sombong dengan orang, kita ceritalah kebaikan. Semuanya nak mendengar. Alhamdulillah lah. Ada yang belum gaji tu, dia cakap, Kak saya nak produk akak ni tapi nanti gaji saya datang jumpa akak. Alhamdulillah, syukur. Lepas tu kita buat je lah kerja kita kan sebab kita bagian kesihatan ni cerita kebaikan. Apa-apa pun semua itu rezeki kita. Alhamdulillah lah kan kita dapat tolong orang. Okey, CBM Izzati, terima kasih bagi perkongsian saya pagi ni. Okey, Assalamualaikum semua. Doakan saya terus naik ke CBM insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada CBM Ida Win. Setiap minggu share kan. Ada je sentiasa share kat Dapat Yaki. Okay, InsyaAllah kita doakan semoga semua yang share hari ni jadi CBM. Sebab matlamat kita punya matlamat, kita punya goal setting tu mesti nak ada CBM kan walaupun kita baru VIP. Okay. So bila Jati Jati relate balik cerita kita punya CBM Ida ni, dia cakap kan daripada 40 booth tu dia je yang jual Forever Living. Pernah tak you all bila buka booth, you all je yang jual produk kesihatan. Produk kesihatan yang banyak gila testimoni. Daripada kanser, stage 4 boleh sembuh. Daripada leukemia boleh sembuh. Nampak tak? You tahu tak, you sadar, Allah pilih you. Allah pilih kita. Tuhan pilih kita berbeza dengan orang lain untuk memberi manfaat. Kenapa kita tak jual jual air? Kenapa kita tak jual kebab ke kan? Kenapa kita tak jual kain? So sebenarnya dia melengkapi, tetapi kita bersyukur Allah pilih kita untuk memberi manfaat pada orang lain, di mana sebab tu cabaran berbeza. Kita ni kan, kita jual produk kesihatan, kita kena ingat tangga kesedaran kesihatan pada masyarakat kita ni paling bawah sekali. Paling bawah, kalau ada 10 tangga, ke 10 tangga dia. Sebab tu cabaran dia besar. Tapi pulangan dia besar juga dekat Forever. Keuntungan dia besar. Sebab apa? Insentif. Insentif sama dengan insentif equal to duit. Sebab tu kita tidak digalakkan kerja pangkat, tapi pangkat itu perlu juga. Sebab kalau kita nak kerja eagle manager, kena manager. Tetapi matlamat utama adalah kita kena kerja insentif. Sebab VIP boleh kerja F2D. Itu je Zati. Dua. Masa first CBM Zoida bentang dekat Zati, dua je Zati nampak. VIP boleh fight F2D, dan nombor 2 dapat naik pentas terima cek USD. Itu je kepada Zati. Sebab tu Zati nampak dua ni. So sebab tu seronok juga Forever Living ni, sebab kita bukannya dapat bonus every month tapi dapat hadiah-hadiah di sebalik kerja keras kita ni. So tahniah pada CBM Ida, consistent sharing, semoga kejayaan yang luar biasa untuk rakan pasukan. Sebab kita buat business networking kan, semua kejayaan itu datang bersama-sama. Okey, terima kasih, dan Zati nak persilakan share yang terakhir. Yang terakhir hari ini iaitu upline Zati, kakak Zati, mak Zati semualah. So CBM Zuraida Cik Hab. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, CBM Zati minta maaf lah tak boleh buka video Okey, tak apa. Okey. First kesyukuran yang Kak Zu nak sampaikan hari ini, alhamdulillah. Kak Zu sihat hari ini, alhamdulillah. Sebab dia semalam tumbang sampai tak boleh nak share langsung dekat dalam Dapat Yaki English malam. Sampai nak tengok telefon pun tak boleh, tapi buka untuk dengar suara. Sebab itulah semangat-semangat yang Kak Zu nak untuk Kak Zu bangkit. Okay. And then yang kedua, alhamdulillah anak Kak Zu interview untuk fast track SPM di Tafiz di Rawang ni, dan diterima untuk kemasukan minggu depan. So alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat untuk beliau teruskan belajar dan teruskan ilmu itu untuk ke jalan Allah, insya-Allah. Okay, and then
Yang seterusnya Kak Zul bersyukur okay, dalam kita berusaha buat kata Ustaz Usama tadi kan, kita doa, kita usaha. Okay, dalam kita berusaha untuk kita berjaya di Forever Living ni, kita ambilkan masa kita untuk kita berdoa kepada Allah, dan kita ambilkan masa kita tu, luangkan masa kita tu untuk ke jalan-jalan Allah, untuk kita healing spiritually, kita healing kita punya dalaman kita dengan kita mencari ilmu-ilmu Allah. Okey, ilmu-ilmu agama, tak kira apa agama kita pun, kita bersama dengan pencipta kita. Okey, untuk kita rasa lebih tenang, rasa lebih bersemangat untuk kita teruskan kehidupan ini, kerana tujuan kita dalam hidup kita ni adalah untuk kita berjaya di akhirat nanti. Bukan semata-mata untuk berjaya di dunia sahaja, tapi kejayaan di dunia ni akan membawakan kita untuk melabur sebanyak yang mungkin ke jalan Allah, ke jalan akhirat yang lebih baik nanti. Okey, so Kak Zul dapat luangkan masa bersama dengan CBM Izzati. Abang kata Izzati tadi kan, inilah mak, inilah upline, inilah mentor, semua ada kat dia kan. Okey. Macam tu lah hubungan Kak Zul dengan Izzati. Kalau macam JLT Najah tadi, daripada KL sanggup daripada Johor turun ke KL dengan hanya naik flight untuk berbincang, untuk plan apakah yang terbaik untuk tim, untuk anak tim, dan berkongsi idea yang baik untuk penyatuan yang lagi bagus, penyatuan yang lagi kuat, supaya apa yang ditekadkan tu akan tercapai. Itulah keharmonian yang kita inginkan untuk kita ni lebih berjaya dengan penuh kasih sayang. Sebab dalam dunia ni satu saja yang kita kena pegang, kasih sayang. Kasih sayang tu yang paling penting. Tak kiralah apa pun yang berlaku pada kita, orang buat kita ke apa ke, tapi kita tanamkan kasih sayang tu untuk orang lain. Walaupun orang tu berbuat jahat pada kita. Okey, Kak Zul nak tanya, siapa kat sini dia selalu rasa heartbroken, sedih, aku ni sedih, orang ni buat kat aku, macam-macam orang buat kat kita. Kita rasa sedih sangat. Siapa yang ada rasa macam tu? Siapa yang ada rasa macam tu? Sedihnya aku ni, orang ni tolak aku, orang ni reject aku, sedih. Ada kan? Tapi, okey, dalam kehidupan kita ni kita kena fikir, kalau kita rasa kita ni heartbroken, sedih sangat, orang buat kita, orang kata kita semua tu, tapi kita fikir balik, pernah tak kita ni terfikir berapa banyak hati, berapa banyak orang yang kita pun sakitkan dia? So daripada situ, bila Kak Zul dengar daripada Mufti Meng ni, memang Kak Zul akan pegang ayat ni sangat-sangat. Kalau kita rasa heartbroken, kita fikir balik berapa hati yang kita dah broken kan. Sometimes kita tak rasa mulut kita tu, percakapan kita tu akan sakitkan hati dia. Tapi rupa-rupanya penulisan kita dah buatkan dia sakit, perbuatan kita pun buatkan dia sakit. So daripada situ Kak Zul banyak belajar sebenarnya. That's why Kak Zul banyak tanya downline Kak Zul. Sometimes kita sebagai leader, kita tak sangka kita punya perbuatan, kita punya percakapan, kita punya penulisan tu akan menyentuh hati mereka dan buatkan mereka sedih. Okay, so that's why kita sebagai leader kena selalu berinteraksi, kena selalu open lah, kita panggil open untuk kita punya downline ni, untuk bercerita, untuk heart to heart dengan dia, supaya kita ni tak banyak terasa dan dia pun tak terasa dengan kita, dan keharmonian itu akan berpanjangan. Dan of course insyaAllah dalam Forever pun kita akan lebih berjaya dengan kita buat Forever ni dengan gembira. Kita tak perlu rasa tertekan, tak perlu rasa sedih. Sebab apa, kalau kita dibayangi kesedihan tu, orang ni buat kat aku, leader aku marah aku, so kita akan rasa tersekat dan kita tak akan boleh pergi maju ke depan lagi. So itu saja perkongsian daripada Kak Zul, dan terima kasih CBM Izzati bagi Kak Zul peluang, dan Kak Zul nak ucapkan I'm so proud of you. Thank you so much. Alhamdulillah, terima kasih CBM Zuraida Chihab untuk perkongsian. Alhamdulillah semalam Aira Kak Zul tak sihat tapi dah okey dah. Semangat. Okey, minum ada banyak-banyak kan. So betul, apa-apa pun kita, sebab kita berada pada satu
perniagaan yang best sangat. So kita nak meletakkan kegembiraan kan, kegembiraan pada semua hati orang mukmin, pada kita punya team, dan kita nak berjuang sama-sama. InsyaAllah kita buat yang terbaik untuk yang 2023 ni. Kita ada juga ilmu-ilmu agama untuk tambah hati ni, sebab it's about pattern sebenarnya, pattern. Kalau kita nampak, biasanya bila kita ada duit kan, Allah bagi kita kaya sikit kan, kalau kita lupa Allah. Biasalah, itulah sebab sangat sedikit manusia yang bersyukur ni. Itu yang Allah cakap kan, it's about pattern. Kita nak break pattern ni adalah dengan cara kita senang ke, jangan lupa Allah. Kita susah, memang kita akan ingat Allah, tapi bila kita senang, kita semua susah nak ingat Allah. So kita break the pattern. Walaupun aku senang, aku masih lagi buat benda yang sama, bangun tahajud, bersedekah, benda yang sama, mari kita upgrade lagi. That is about pattern. That's why kenapa ramai orang dia jatuh, sebab pattern dia tu berubah. So thank you Kak Zu. Sangat bermanfaat pada semua yang mendengar hari ini. Dan kita nak yang terakhir, daripada tak sabar nak dengar daripada kita punya mentor hebat, $1 million mentor. Dan saya teringat kisah satu cerita pada Payaki tentang orang kaya dengan orang miskin daripada kita punya PCM Rawani, tentang Allah tarik sikit je. Dia bagi 1,000 kan. Orang kaya bagi sedekah 1,000, tapi orang miskin ni tak mengenal budi, tak bersyukur. Bila minta RM1 dia marah. Saya ingat memang betul-betul ingatkan zati Allah Akbar. Yelah kita tak bersyukur kan. Allah tarik sikit je, tapi kita dah memberontak. Okay, kita persilakan kepada PCM Rawani atau MDM Rawani Razali. Okay, Assalamualaikum. Okay, thank you so much. Okay, bakal MDM Izzati Ghazi. Sorry kok ni tak buka kamera. Actually tadi tak plan, ada plan nak sharing, tapi tengok okay lah kan, just nice. Ni ada masa sikit. Kau ni just nak share sikit je. Tengah-tengah Tempayaki ni tadi, okay, kau ni dapat satu call daripada HQ. And then staff dekat counter lah. And then staff dekat counter ni cakap, Kak Rawani, ada satu downline Kak Wani. Dia dekat counter sekarang ni. Dia tanya pasal sakit buah pinggang. Saya tengok dia ni bawah Kak Wani punya unrecognized. Jadi saya call Kak Wani lah macam tu. Kan. Lepas tu and then Kak Wani macam wah kan. Ajaib sungguh lah. Macam gitulah kita. Alhamdulillah ajaib kan. Walaupun ialah orang tu sedang diuji dengan apa namanya buah pinggang. Okay, so Kak Wani pun okay, bagi nombor dia, bagi nombor akak dekat dia, suruh dia call. Jadi Kak Wani pun explain. So dia call and then dia explain dia baru je kena sakit buah pinggang stage 4. And then Kak Wani advice lah dekat dia. And then dia kata dia dah join lama. And then dia minum sekejap. Dulu. I think dalam 3 tahun dulu lah. Dia dah join 3 tahun dulu. Okay, dia minum sekejap. Dia kata tak cukup bajet lah apa kan. Okay, lepas tu Kak Wani cakap itulah kalau forever ni jangan berhenti. Ambil juga walaupun sikit. Jangan tu kan. Okay, lepas tu tiba-tiba kena masuk hospital apa semua. Tiba-tiba dapat tahu kena buah pinggang stage 4. Jadi Kak Wani advice lah dia ambil aloe berry, Omega Plus, and then bee pollen, and then 3 tu ambil, and then Kak Wani cakap tambahlah Pomestine, sebab Pomestine ni sangat-sangat bagus. Lepas tu Kak Wani pun sempatlah cakap dengan dia, bapak saya pun dulu sakit buah pinggang, dah lama lah, kencing manis, darah tinggi, berpuluh tahun makan ubat hospital, tapi akhirnya kena juga buah pinggang stage 3 dan nak ke 4 macam itulah. Okey, alhamdulillah 5 tahun dulu bapak saya dah ambil dah apa yang saya suggest tadi tu, dia ambil, dan alhamdulillah sekarang bapak saya cek buah pinggang jadi daripada dululah lepas 4 bulan, okey, ambil forever. Bapak saya daripada stage 3 tu doktor tengok buah pinggang pakcik dah elok. Tapi biasalah kan, doktor bukan cakap detail kan dengan orang tua sangat kan. Tapi alhamdulillah daripada stage 3 buah pinggang tu, daripada kena jumpa check up buah pinggang 3 bulan sekali. Okey, doktor kata okey kita jumpa, lepas ni kita jumpa 6 bulan lagi lah. Wah, masa tu lah bapak Kak Wani dia macam lompat bintang lah. Dia balik rumah je dia terus telefon Kak Wani cerita pasal tu. Okey, jadi syukur alhamdulillah tu sebab kita kena confident guna produk, and then
And then yang tadi yang call tu, downline tu kan, dia novice, dia preferred customer tau. Upline dia, memang upline dia, kau ni ada downline, recognized manager, and bawah dia ada satu VIP, assistant supervisor, and then bawah assistant supervisor tu lah ada this preferred customer yang kena sakit bawah pinggang ni. Jadi dia beli kat counter. Okay, dia beli and then kawan ni bantu dia lah untuk consultation, apa dia nak ambil, and then macam mana cara dia nak ambil kan. Okay, so siapa yang dapat untung? Siapa yang dapat untung? Inilah forever sangat-sangat best. Okay, alhamdulillah assistant supervisor tu dia tak buat, upline dia lah dapat berapa persen? 25%. So Masya Allah, itulah cara forever appreciate, okay, semua upline yang ada downline. Okay, and then ni ada downline tu memberi. That's why kita kena jadi upline yang sangat-sangat amanah. Okay, once you dah masuk forever, once you dah ada downlines, once you dah ada orang daftar bawah you, okay, jaga amanah ni. Sebab kalau you tak jaga amanah ni, okay, disebabkan sakit hatilah, down lah, kecewa lah, apalah semua, okay, you tinggalkan amanah you dekat forever, at the same time, okay, ada untung dapat di forever masuk dalam account you, okay, jaga-jaga amanah tu. Ya, kita tak sedar. Disebabkan kita tak jaga amanah dekat forever ni, Allah tarik sikit-sikit kita punya keberkatan hidup. Okay, jadi kau ni sangat-sangat happy lah dapat tolong semua orang. Kau ni sangat happy dapat tolong siapa-siapa pun downline, tak kisahlah siapa downline. Kadang sideline pun telefon atau tanya kan nak ambil produk apa. Okay, kau ni okay je. Jangan lebih-lebih je lah. Balik banyak sangat soalan, kau ni akan pergi tanya upline awak pandai. Upline awak sangat pandai tau. Okay, alright, thank you so much TBM Izzati, thank you. Sorry ambil masa lebih sikit. Thank you so much. Ya, Alhamdulillah, terima kasih MDM Rawani Razali. Kita punya, betul kan? Sebab kita buat bisnes rangkaian, kita tak tahu bila rezeki itu datang. Mungkin kita kena ingat natijah pada kebaikan kita buat. Natijah dia. You kena percaya pada kebaikan kita buat pada hari ini, ada natijah untuk kehidupan kita di depan. Sebab tu jangan pernah putus asa untuk berbuat baik. Kita tak tahu rezeki yang hari ini ni kerana kebaikan kita pernah buat. Betul tak? Itu kepada kita punya MDM Rawani. Dapat pula testimoni. First time Zati dengan testimoni yang stage 3 ni MDM Rawani. Kena ada yang khas ni kan. Zati suka testimoni sebab kita nak update pada testimoni yang ada kan. Kita nak bagi. Okay, nanti kau ni share dekat FB lah. Sebenarnya dah pernah share dulu. Nanti kau share lagi insyaAllah. Alhamdulillah, thank you. Sebab bukti tau bila kita ada testimoni yang terbaru, so kita boleh share. Sebab tu Zati memang gila jadi testimoni sebab untuk kita punya team lah, supaya team kita boleh guna. So bagi kita yang ada testimoni, kita share sama-sama lah. Okay, so thank you MDM Rawani. Zati harap perkongsian, actually Zati nak share tapi tak apa sebab dah lanjut masa kan. So next time, tapi yakin next time Zati akan share slide Zati tu, Zati akan share je lah tentang pengaruh pemikiran manusia dengan air daripada Dr. Masaru. Itu saya nak share, tapi tak apa, kita share pada Taipayaki yang seterusnya. Semoga memberi manfaat sebab banyak dah info-info kita terima, ilmu terima, semangat yang kita terima pada hari ini. Semoga anda semua berjaya. Datang dengan tadi mungkin kosong tapi balik tu biarlah berat. Membibit-bibit ni kan berat bawa ilmu daripada Taipayaki ni. Apa yang kita penuhkan, kita feel minda kita, hati kita. Yang paling penting, apa saja energi negatif yang you ada, you kena berlapan dada, buang. Sebab ramai kita ni, kenapa dia tak boleh nak ke depan, sebab dia hold benda-benda negatif ni. Sebab tu you kena ada pada persekitaran positif, sebab nak hapuskan negatif ni 4 kali positif. So that's why you kena banyak perkara-perkara yang seka-seka yang positif. So kita ada 3 kali seminggu Taipayaki, even English pun ada kan Taipayaki. So masuk. So thank you so much pada semua yang hadir, 182 daripada 178 tadi. So alhamdulillah pada hari Isnin yang sangat barakah. So anda semua berjaya. Okay, thank you, bye, assalamualaikum. Yes, no limit, go, 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 millionaire! Oh, oh.
Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire.